Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan seluruh alam ini dengan hikmah dan penuh kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang telah memilih kita untuk wujud di dalam alam ini. Tuhan yang telah memilihkan kita untuk hidup di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan yang telah menghantarkan kepada kita seorang rasul yang penuh dengan sifat kesempurnaan pada makhluknya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik hamba, sebagai sebaik-baik makhluk untuk diutuskan kepada kita. Maka beruntungnya kita bila mana dipilih untuk menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam 20 Rajab, pada pendapat yang masyhur. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengangkatkan derajat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sentiasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pedoman kita, menjadi ikutan kita, menjadi tauladan kita, dan segala perkara yang berlaku dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi iktibar kepada kita, memberi manfaat kepada kita dengan hanya mendengar kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, bidzikris salihin tanzilur rahmat. Dengan menyebutkan nama orang saleh akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana nama orang saleh itu adalah nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula kalau disebutkan nama sebaik-baik orang saleh, penghulu segala orang-orang saleh, ketua bagi orang-orang saleh, yang tidak adalah yang saleh lebih daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika malam Isra dan Mi'raj, ketika mana Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga melepasi langit yang ketujuh, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi memulakan salamnya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika itu di hadratullah Subhanahu wa taala, ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lupakan kepada umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ingin kebaikan itu hanya terkena pada dirinya sahaja. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sekali salam kepada hamba-hambanya yang saleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang saleh. Maka setiap saat dan setiap waktu, mana-mana hamba Allah Subhanahu wa taala di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mereka di kalangan orang yang saleh, maka mereka sentiasa mendapat salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sentiasa mendapat rahmat Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang kita katakan bahawasanya malam Isra dan Mi'raj adalah malam yang paling mulia untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yang paling gilang gemilang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yang paling special untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan untuk kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yang paling mulia untuk kita binisbah lana, untuk kita adalah malam lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendapat segala kemuliaan, kita mendapat segala kelebihan dengan berkat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan, Al-Quranul Karim, sembahyang 5 waktu, masjid yang mulia ini, semuanya berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tempat yang mulia. Maka kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yang paling mulia, malam yang paling gembira untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah malam Isra dan Mi'raj. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di puncak kemuliaan, berada di puncak ketinggian, berada di makam yang paling tinggi, yang tak dapat dilepaskan oleh mana-mana makhluk, sehingga malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, kalau aku melangkah lebih daripada tempat ini, maka diriku akan terbakar, kerana aku tak layak untuk sampai ke tempat ini.
Ketika Nabi berhadapan dengan perkara yang paling special yang Allah berikan kepadanya, Nabi SAW tak lupakan kepada kita. Nabi tak lupakan kepada umatnya sesaat pun. Nabi sentiasa mengharapkan kebaikan yang baginda dapat akan sampai kepada kita. Maka dengan malam Isra dan Mi'raj, kita mendapat banyak kelebihan dengan berkat baginda Nabi SAW. Malam Isra dan Mi'raj adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi SAW dan nak beritahu kepada seluruh makhluk bahawasanya tidak ada makhluk yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi baginda Nabi SAW. Ketika Nabi dinaikkan ke langit, bukanlah bermaksud Nabi memerlukan untuk Allah berada di langit untuk bertemu dengannya, tetapi Nabi yang diangkat tinggi begitu untuk menunjukkan ketinggian baginda Nabi SAW. Allah tidak perlukan tempat untuk bertemu dengan Nabi SAW. Ketika Nabi Musa AS bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala tak pernah naik ke langit, maka Allah tidak bertempat, tetapi Allah menaikkan Nabi SAW untuk menunjukkan tingginya maqam Nabi SAW yang tak dapat ditandingi oleh mana-mana makhluk. Maka baginda Nabi SAW adalah makhluk yang paling tinggi, makhluk yang paling agung, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang menta'alluqkan hatinya dengan makhluk yang agung, maka hatinya menjadi agung. Setiap makhluk yang mengikatkan hatinya dengan makhluk yang paling mulia, maka hatinya menjadi mulia. Setiap makhluk yang cuba mengikut jejak langkah baginda Nabi yang paling mulia, maka mereka menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sebelum berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj telah melalui fasa yang sangat pedih, fasa yang sangat penat untuk baginda Nabi SAW, fasa yang sangat mencabar untuk baginda Nabi SAW. Ketika di Mekah, Nabi SAW dicaci dan dihina, bahkan diusir, sehingga Bani Hashim, keluarga Nabi SAW, dihalau, diusir daripada kota Mekah, dan mereka hidup di Syaib Bani Hashim selama 3 tahun. Mereka tak diberikan kebenaran untuk berjual beli. Tak ada orang yang boleh bernikah dengan orang Mekah daripada kalangan Bani Hashim. Tak ada orang yang boleh bercakap dengan Bani Hashim di pulau mereka selama 3 tahun. Sehingga kan dikatakan oleh para sahabat Nabi yang berserta dengan Nabi SAW, ketika peristiwa Syaib Bani Hashim ini, katanya kami ketika itu memakan daun-daun yang kering. Tak ada makanan yang sampai, semuanya diskat oleh orang Mekah, tak sampai makanan. Kami akhirnya makan daun-daun yang kering, dan maaf cakap, najis yang keluar daripada kami seperti najis unta. Najis yang keluar daripada kami adalah najis kambing, najis unta. Makanan yang kering maka mengeluarkan najis yang kering. Itulah apa yang dilalui oleh para sahabat Nabi SAW dan juga baginda Nabi SAW ketika berada di Mekah. Di Mekah, Nabi SAW pernah ketika Nabi sedang sujud di depan Kaabah Allah, maka seorang kafir laknatullah meletakkan najis unta di belakang-belakang Nabi SAW. Maka datanglah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra mengalihkan najis unta di belakang Nabi SAW dan menangis melihat keadaan baginda Nabi SAW yang dihina sebegitu sekali. Kata Nabi SAW, wahai Fatimah, wahai putriku Fatimah, jangan kamu sedih, jangan kamu risau, agamaku ini akan sampai ke setiap rumah di seluruh dunia. Agamaku ini akan sampai ke setiap rumah. Mereka semua akan mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setahun ataupun 2 tahun sebelum berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi kehilangan 2 orang yang Nabi sangat sayang, orang yang Nabi sangat cintai, orang yang Nabi sangat kasihi. Yang pertama, kewafatan isteri baginda Nabi SAW, Ummuna Khadijatul Kubra, Ummuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mengorbankan segala perkara yang dia ada. Setelah Sayyidina Khadijah mengorbankan segala harta yang dia ada, yang mana Sayyidina Khadijah terkenal dengan perempuan bangsawan, perempuan yang kaya raya, yang berjaya dalam bisnesnya, businesswoman yang berjaya. Tetapi setelah bernikah dengan Nabi SAW, dia korbankan, dia sedekahkan, dia infakkan segala harta yang dia miliki untuk baginda Nabi SAW mengembangkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir hayat Sayyidina Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, kalaulah tulang belulang aku ini kamu boleh gunakan untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ambilkanlah tulang belulang aku dan gunakanlahnya untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengorbanan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha yang sering Nabi ingat-ingatkan, dan Nabi sentiasa menyebutkan nama Khadijah. Setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, hatta selepas Nabi berhijrah ke Madinah pun, Nabi sentiasa menyebutkan nama Khadijah, sehinggalah dicemburui oleh Sayyidah Aisyah. Katanya Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, Allah telah menggantikan kamu perkara yang lebih baik, memasukkan dengan dirinya. Kata Nabi SAW, demi Allah wahai Aisyah, Allah tak pernah menggantikan aku dengan yang lebih baik daripada Sayyidah Khadijatul Kubra. Maka itu cinta Nabi SAW kepada Sayyidah Khadijah, maka Allah wafatkan setahun ataupun 2 tahun sebelum berlaku Isra dan Mi'raj ala
alal khilafil ulama. Selepas itu wafat pula pakcik Nabi SAW, Abu Talib, yang telah bertungkus lumus untuk mempertahankan Nabi SAW. Dengan adanya Abu Talib, orang-orang kafir Quraisy, pembesar Quraisy tak mampu untuk menyakiti baginda Nabi SAW. Menjadi pembenteng utama ketika Nabi di Mekah, Abu Talib. Maka wafatnya Abu Talib, wafatnya Khadijah menjadi tahun yang sangat sedih untuk Nabi SAW, sehingga dinamakan Amul Huzun, tahun yang menyedihkan untuk Nabi SAW. Setelah Nabi bersabar di atas ancaman dan dugaan dan hinaan dan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah, Nabi juga bersabar dengan apa yang diberikan oleh orang kafir Quraisy kepada sahabat-sahabat yang lain. Nabi juga bersabar dan redha dengan kematian Sayyidah Khadijah dan juga kematian Abu Talib. Maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menggantikan apa yang Nabi tinggalkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi lepaskan kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah gantikan dengan malam Isra dan Mi'raj. Setiap daripada kita ada masalah masing-masing. Setiap daripada kita ada kesedihan masing-masing. Ada orang yang diambil ibu bapanya, ada orang yang diambil hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang diambil maruahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang dipersulitkan dalam rezekinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa ujian yang telah Allah berikan kepada kita, kalau kita bersabar dan redha dengan apa yang Allah berikan kepada kita, Allah akan gantikan dengan perkara yang lebih baik. Kata Nabi SAW, man taraka syai'an lillah, barang siapa yang tinggalkan sesuatu perkara yang dia sayang, yang dicintai kerana Allah Subhanahu wa taala, mungkin perkara itu membuatkan dia jauh daripada Allah, mungkin perkara itu membuatkan dia lupa kepada Allah, dia tinggalkan kerana Allah Subhanahu wa taala, awadahullahu khairan min dzalik, Allah akan gantikan dengan perkara yang lebih baik daripada apa yang ditinggalkan. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu suka itu tak baik untuk kamu, dan boleh jadi apa yang kamu tak suka itu baik untuk kamu. Allah mengetahui sedangkan kamu tak tahu. Apa yang berlaku dalam alam ini semuanya, di mata kita mungkin buruk, di mata kita mungkin penat, di mata kita mungkin berat, tetapi itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Itulah yang perkara yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita bersabar dan kalau kita redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ma min musibatin, tidak ada seorang mukmin yang ditimpa musibah, sama ada musibahnya berbentuk kezaliman ataupun kesedihan, ataupun kata Nabi hatta ditusuk oleh satu duri di bawah kakinya, Allah akan gantikan kebaikan di akhirat. Allah akan gantikan dengan pahala di akhirat kalau mereka redha dan juga sabar dengan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kisah Isra dan Mi'raj, antara perkara yang paling penting untuk kita pelajari adalah bagaimana sabarnya Nabi SAW menerima segala qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita tak mampu nak membangkang keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, law walima wa kaifa qawlu dhil hamad ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq. Tiga perkataan yang mesti kita hindari daripada perkataan kita supaya kita ni tak dikirakan daripada orang yang membangkang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan kalimah law. Kalaulah, kalau aku tak mari hari ni tak kena hujan, kalau aku tak mari malam ni aku tak kena macam ni sekian. Kalaulah setelah benda tu dah berlaku. Sebelum berlaku tak apa. Kalau aku buat macam ni aku dapat macam ni, kalau aku buat macam ni aku dapat macam ni, itu tak apa sebelum berlaku. Tapi setelah berlaku benda tu tidak ada kalaulah. Kerana itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. La walima. Kenapa perkara ini berlaku? Kenapa aku yang kena bukan orang lain yang kena? Kenapa dia yang dapat bukan aku yang dapat? Ini kalimah orang-orang yang jahil, orang-orang yang tak kenal pada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Kami dah rancang sebaik-baiknya tak berlaku juga. Kenapa ini boleh berlaku? Lau walima wa kaifa. Kalaulah, bagaimana dan juga kenapa. Kalau dituturkan daripada kalimah seorang mukmin, menunjukkan dia tak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana segala perkara yang berlaku adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala dan kita tak akan mampu menolak sedikit pun. Kerana kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba tak mampu berkata apa-apa di hadapan Tuannya. Hamba diberikan makanan bersyukur, ditahankan makanan bersabar. Hamba diberikan nikmat bersyukur, ditarik nikmat bersabar. Hamba diberikan apa yang dia nak bersyukur, ditarik apa yang dia nak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Law walima wa kaifa qawlu dzil hamad. Ini perkataan orang yang bodoh. Ya'tarid Allah, yang mereka membangkang keputusan Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah yang menciptakan dia. Kenapa kamu tak membangkang Allah ketika Allah sebelum menciptakan kamu? Kerana kita adalah hamba.
Dan kita tak akan dapat mempersoalkan kenapa Allah berbuat sedemikian, tetapi kita akan disoal oleh Allah Subhanahu. Kenapa kamu berbuat demikian? Maka peristiwa Isra dan Mi'raj memberi pengajaran kepada kita bahawasanya segala perkara yang berlaku dalam diri kita, pada keluarga kita, pada sahabat kita, semuanya adalah aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya berusaha, kita hanya mengatur langkah, kita hanya membuat plan sahaja, tetapi keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Hatta orang-orang yang nak berbuat jahat kepada kita pun, mereka hanya merancang sahaja, mereka hanya mampu plan sahaja, tetapi Allah sebaik-baik perancang, Allah sebaik-baik yang membuat perancangan, dan itulah perancangan yang terbaik untuk kita. Orang beriman, kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min kullu amruhu kulluhu khair. Aku ta'ajub, aku hairan dengan urusan orang mukmin ini. Segala perkara yang berlaku pada dia semuanya baik. In asabahu sarra, kalau dia dapat kebaikan, dia bersyukur, maka itu baik untuk dia. Dan kalau dia diterima keburukan dan dia bersabar, itu pun juga baik untuk dia. Dia diterima musibah ke, nikmat ke, rahmat ke, bala ke, kalau dia bersabar dan redha, maka itu adalah baik untuk dia. Kalau dia bersyukur dengan nikmat, dia baik untuk dia. Yang tak baik yang mana? Dapat nikmat tak bersyukur, dapat bala tak bersabar. Dan itu banyak di kalangan kita yang lupa untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Afatul nikmah al-ilf. Bahayanya nikmat itu bila dah terbiasa. Ramai di kalangan kita, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sekarang duduk dalam tempoh belajar, yang duduk dalam tempoh menghabiskan waktu muda mereka untuk belajar ilmu agama. Percayalah dan ketahuilah, zaman dan waktu umur kita ketika mana kita belajar, itulah waktu yang paling berharga dalam hidup kita. Kalau kita tanya orang-orang tua yang ada di kalangan kita, mana zaman yang paling nak kembali semula, mesti waktu mereka sedang belajar. Kerana setelah mereka dah dewasa, mereka sedar banyak lagi perkara yang belum aku belajar. Maka hargailah waktu yang kita ada ini, syukurilah nikmat yang Allah beri kepada kita ini. Allah tempatkan kita di tempat yang mulia, Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang mulia, Allah golongkan kita di golongan orang yang cinta kepada agama, orang yang sayang kepada agama, orang yang akan melenting kalau agama disentuh. Ini suasana yang tak akan dapat pada tempat yang lain mungkin, tetapi Allah tempatkan kita. Maka gunakanlah peluang ini sebaik mungkin untuk kita menjadi orang yang berilmu dan beramal dengan ilmu kita. Rasulullah SAW pada malam Isra dan Mi'raj diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sembahyang 50 waktu. Maka setelah Nabi dapat kefarduan 50 waktu tadi, Nabi turun bertemu dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa AS kata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, umatmu tak mampu untuk melakukan fardu 50 waktu ini. Maka Nabi naik kembali, minta daripada Allah at-takhfif, dikurangkan sembahyang. Naik Nabi SAW dikurangkan 5 waktu, turun lagi 45, naik lagi 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, sampailah ke 5 waktu. Nabi turun bertemu dengan Nabi Musa AS. Kata Nabi Musa, ya Rasulullah, wahai Muhammad, umatmu tak mampu untuk selesaikan 5 waktu ini. Apa kata Nabi SAW? Aku telah malu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta terlalu banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud, kalau Nabi minta sekalipun akan Allah bagi. Tetapi Nabi malu kepada Allah disebabkan banyaknya pemberian Allah kepada Nabi SAW. Dengan berkat baginda Nabi SAW, kita mendapat kemuliaan itu. Kata Allah kepada Nabi, ya Muhammad, aku fardukan kepada umatmu 5 waktu, tetapi pahalanya 50 waktu. Satu sembahyang seolah-olah 10 kali sembahyang. Ini kelebihan, dikurangkan kefarduannya tapi tak dikurangkan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kelebihan itu semua untuk umat Nabi SAW. Tak ada kelebihan yang diberikan kepada umat terdahulu melebihi daripada umat Nabi SAW, sehingga Nabi Musa AS berkata, ya Allah, kalau boleh kamu jadikanlah umat itu umat aku. Katanya Allah, wahai Musa, itu adalah umat Muhammad kekasihku. Katanya Musa, ya Allah, kalau begitu jadikan aku sebagian daripada umat Rasulullah SAW. Tapi Allah tak memilih dirinya. Allah tak mengizinkan Nabi Musa untuk duduk di kalangan umat Muhammad SAW, tetapi Allah pilih kita tanpa kelayakan daripada kita, tanpa kita ini layak untuk jadi umat Nabi SAW. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang bersyukur dengan nikmat Islam dan iman, dengan nikmat Al-Quran, dengan nikmat menuntut ilmu, dengan nikmat waktu muda yang ada ini, dengan nikmat dapat hadir dalam majlis ilmu. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang bersyukur dengan nikmat menjadi umat Nabi SAW. Nikmat ini mesti dibalas, nikmat ini mesti disyukuri, nikmat ini mesti kita ekspresikan. Macam mana cara aku nak jaga nikmat yang Allah beri?
Cara kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga sembahyang kita. Bila mana malam Isra dan Mi'raj, Allah hadiahkan sembahyang 5 waktu. Yang kata Nabi, aku melihat di malam Isra dan Mi'raj golongan yang menghancurkan kepala mereka dengan batu. Mereka ambil batu, mereka hancurkan kepala mereka. Berkecai kepala mereka, Allah kembalikan kepala mereka pada bentuk yang asal. Maka mereka hancurkan kali yang kedua. Dan begitulah seterusnya. Ila ma la nihayah, sehinggalah selama-lamanya tak berhenti perbuatan mereka itu. Kata Nabi SAW, wahai Jibril, siapa mereka? Katanya Jibril, ya Rasulullah, mereka itulah yang berat kepala mereka untuk sembahyang. Mereka berat untuk sembahyang, mereka malas untuk sembahyang, maka Allah gantikan ini azab untuk mereka di hari kiamat. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kejayaan untuk orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Dalam ayat yang lain pula Allah mencela orang yang sembahyang. Di sini kejayaan, di sana kecelaan, di sana kecelakaan. Bergantung kepada kita menghargai sembahyang Allah berikan kepada kita. Yang kedua saya sampaikan pada malam ini, Nabi melihat pada malam Isra dan Mi'raj qaumun, satu kaum yang mengambil gunting daripada neraka, lalu memotongkan lidah dan bibir mereka daripada gunting neraka, maka terputuslah lidah dan bibir mereka, maka dicantumkan kembali. Maka itulah perbuatan mereka, menggunting bibir dan lidah mereka di dalam neraka. Kata Nabi, wahai Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Katanya, ya Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang pandai bercakap, yang pandai berkhutbah, yang pandai mengajak orang kepada kebaikan tapi mereka tak berbuat kebaikan, yang mereka melarang orang berbuat kejahatan tapi mereka berbuat kejahatan. Wal iyadu billah subhanahu wa ta'ala. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun? Adakah kamu menyuruh orang berbuat kebaikan dan kamu lupakan diri kamu? Sedangkan kamu adalah orang-orang yang membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun? Bukankah kamu orang yang berakal? Orang yang menyuruh orang yang berbuat kebaikan lalu dilupakan diri dia, ini orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang tak berakal. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu berkata apa yang kamu tak buat? Kamu suruh orang sembahyang, kamu tak sembahyang. Kamu suruh orang tinggalkan maksiat, kamu tak tinggalkan maksiat. Wal iyadu billah subhanahu wa ta'ala. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah kepada orang yang pandai bercakap semata-mata tapi tak beramal. Nasihat ini untuk diri saya sendiri dan untuk semua yang mendengar. Moga-moga Allah jadikan kita orang-orang yang dapat ikutkan apa nasihat kita. Sayyidina Imam Hasan Basri radhiyallahu taala anhu suatu hari ditangi oleh seorang hamba. Katanya hamba tadi, wahai Imam Hasan Basri, boleh tak kamu cuba ceramahkan kepada orang-orang di Basrah tentang kelebihan orang-orang yang memerdekakan hamba? Sebab Imam Hasan Basri ni kalau dia ceramah, semua akan buat. Dia ceramah tentang qiyamul lail, seluruh Basrah akan qiyamul lail. Dia ceramah tentang sedekah, seluruh Basrah akan sedekah. Tapi bila diminta oleh seorang hamba, wahai Imam Hasan Basri, tolonglah ceritakan kepada mereka kelebihan memerdekakan hamba. Katanya, insya-Allah aku akan ceritakan kepada mereka. Datang minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, Jumaat demi Jumaat, tak datang juga khutbah tentang kelebihan memerdekakan hamba. Sampailah setahun, barulah dia khutbah tajuknya kelebihan memerdekakan hamba. Dan ternyata hamba tadi dilepaskan oleh tuannya disebabkan khutbah daripada Imam Hasan Basri. Maka hamba tadi datang kepada Imam Hasan Basri, wahai Imam Hasan Basri, kenapa lambat sangat? Sampai setahun aku kena tunggu. Nah, kalau kamu ceramah daripada awal lagi, aku dah lama dibebaskan oleh tuanku. Katanya, aku tak akan berceramah, aku tak akan suruh orang buat sebelum aku yang buat dulu. Jadi setahun ni aku ambil masa untuk cari duit nak merdekakan seorang hamba. Setelah aku merdekakan seorang hamba, baru aku ajak orang lain. Maka ini yang perlu kita hadamkan, yang perlu kita amalkan, yang perlu kita azamkan dengan berkat malam ini, insya-Allah. Berkat kita memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, moga-moga Allah beri kekuatan kepada kita untuk kita dapat buat apa yang kita suruh orang lain buat, dan kita dapat tinggalkan apa yang kita suruh orang lain tinggalkan. Tapi jangan berhenti sebarkan kebaikan. Oh, saya tak baik, jadi saya tak payah buat baiklah. Saya tak baik, saya tak payah ajak orang buat baik. Salah juga. Walaupun kita orang yang tak baik, terus ajak orang buat baik. Tapi dalam masa yang sama kita tetap berusaha untuk tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan buat perkara yang Allah suka. Maka itulah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah ampunkan dosa kita semuanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.
Moga-moga Allah kabulkan segala hajat kita semuanya. Yang ada hajat di kalangan kita semuanya insya-Allah, moga-moga Allah kabulkan dunia dan juga akhirat. Moga-moga Allah tutupkan segala aib kita insya-Allah. Moga-moga Allah ampunkan segala dosa kita yang kecil maupun yang besar, yang dah buat maupun yang akan datang, yang kita buat diam-diam ke terang-terang ke, moga Allah ampunkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga adik kalangan kita yang belajar ilmu, moga-moga Allah bukakan hati mereka untuk belajar ilmu yang bermanfaat. Moga-moga Allah berikan taufik kepada mereka untuk beramal dengan ilmu mereka. Yang hafal Al-Quran, moga-moga Allah jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Moga-moga Al-Quran menjadi pendamping kita di dunia juga di kubur kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang ada hutang, moga-moga Allah selesaikan hutang mereka. Ada di kalangan kita yang telah dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah jaga umur mereka, berikan kesihatan kepada mereka dan Allah berikan taufik kepada mereka untuk berubah berkebaikan. Moga-moga Allah jadikan kita orang-orang yang menjadi sebab untuk tersebarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah jadikan kita orang-orang yang beradab dengan guru kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah jaga guru kita semuanya. Ini tempat ini saya pernah mengaji dahulu. Banyak keberkatan di tempat ini yang sampai kepada saya, alhamdulillah. Maka moga-moga Allah tambahkan keberkatan di tempat ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tempat yang dijadikan oleh ramai orang-orang soleh di tempat ini. Moga-moga Allah muliakan tempat ini dengan selebihnya. Ya Allah, jadikan setiap orang yang masuk dalam tempat ini orang-orang yang mulia dengan berkat Al-Quran, dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah SWT kumpulkan kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah isra'kan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah kurniakan ziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahun insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup kita, dan Nabi bergembira dengan apa yang kita lakukan pada malam ini, dan Nabi akan kenal kita, dan Nabi akan sebut nama kita di hari kiamat nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.